Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu, Malaysia adalah salah satu sebuah negara yang mengandungi pelbagai agama dan bangsa serta didominasikan oleh tiga kelompok besar utama iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga rumpun bangsa ini beramal dengan agama dan kepercayaan yang berbeza. Memandangkan di Malaysia juga pelbagai ajaran dan kepercayaan. Walaupun agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam, terdapat juga agama besar yang lain seperti Kristian, Buddhism, Hinduism, Sikhism dan sebagainya. Jadi, setiap agama yang wujud di atas muka bumi ini adalah sama ada bersifat agama samawi, iaitu agama yang datang yang berasal daripada wahyu dari Tuhan, dan agama budaya yang berasaskan pengalaman tokoh dan kehidupan. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk bersatu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi, kalau kita fikir secara logiknya, ada lagi ke yang masih tiada agama atau kepercayaan ni kan? Jadi persoalannya, mengapakah manusia beragama? Kebanyakan pengkaji sejarah agama yang sependapat bahawa agama ialah keperluan asasi setiap manusia. Jadi peranan agama ini adalah untuk membangunkan sistem kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini kerana kepercayaan kepada agama ini merupakan sifat sejagat bagi seluruh manusia, sama ada manusia moden atau primitif. Pemikiran tentang agama yang sudah wujud dalam diri manusia ini sejak mereka lahir lagi. Disebabkan kemampuan manusia ini juga terbatas. Jadi kalau kita fikir di luar pengetahuan dan persoalan yang gaib juga kita tidak boleh dijangkau oleh fikiran. Jadi agama inilah yang menjawab semua persoalan yang dipersoalkan. Yang kedua adalah faktor keselamatan. Peranan agama. Peranan agama juga adalah untuk keselamatan. Apabila seseorang memeluk sesuatu agama, akan berasa selamat dan percaya bahawa kuasa yang agung dipercayainya akan menjaga keselamatannya. Kuasa agung juga menjadi tempat mengadu hal serta mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Peranan agama ni juga adalah melahirkan masyarakat yang berakhlak. Disebabkan manusia ni juga akan diberikan ganjaran kesejahteraan di akhirat juga adalah penting, kerana kebanyakan agama akan menjanjikan kesejahteraan di akhirat kepada penganut yang patuh kepada ajaran agama masing-masing. Jadi masing-masing akan sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi kita dapat perhatikan apabila pandangan tokoh terkemuka ini telah menggariskan mengenai moral dan akhlak. Saya tertarik untuk mengupas sedikit mengenai Ibnu Maskawai. Pada pandangan Ibnu Maskawai, ia adalah suatu kejiwaan yang mendorong kepada seseorang tanpa berfikir. Jadi, jika seseorang cepat marah, mudah ketawa, ia adalah satu akhlak yang tanpa disedari oleh seseorang. Dia juga dilakukan dengan amalan yang konsisten sehingga menjadi tabiat. Jadi orang yang biasa melakukan perkara tersebut tidak akan berasa mereka tidak melakukan tanpa rasa ragu-ragu. Ibnu Maskawai telah menggariskan 6 etika untuk memperoleh akhlak yang baik. Antaranya yang pertama adalah pegangan yang mantap. Yang kedua adalah usaha dari individu. Yang ketiga, mengakui hakikat jiwa. Yang keempat, menjalani hidup bermasyarakat. Yang kelima, bersahabat dengan orang yang baik. Dan yang keenam, mengambil berat dengan kesihatan rohani. Selain itu, pandangan tokoh-tokoh termuka dalam bidang moral dan akhlak juga adalah pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini juga bersetuju dengan pandangan Ibnu Maskawai. Tetapi Imam Al-Ghazali berkata bahawa akhlak ini bukanlah suatu ilmu dan ia juga bukanlah suatu kekuasaan untuk menentukan perkara baik atau buruk. Jadi, akhlak ni juga adalah merujuk kepada keadaan jiwa dengan terhasil perkara yang mudah yang ada dalam diri seseorang. Jadi iaitu hati
ia adalah hati. Hati perlukan kestabilan. Jadi kalau jika baik seketul daging, maka baiklah sesuatu jasad. Jadi itulah hati. Jadi bagi mengekalkan sifat akhlak ini, kita perlulah mengikut syariat dan sentiasa melakukan akhlak yang baik. Okey. Dan seseorang juga mestilah mewujudkan kestabilan, iaitu sentiasa konsisten dan istiqomah. Okay. Dan yang kedua adalah mensyaratkan dengan senang dan spontan. Maknanya melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Okey, jadi contoh yang sesuai berkaitan agama dalam membentuk akhlak moral manusia antaranya ialah bersedekah. Okey, kita perasan ada orang sedekah sebabkan oleh menunjuk ada seseorang ni bersedekah untuk memang dia biasa dah bersedekah. Jadi kita seharusnya mengikuti yang satu lagi itulah, kita melakukan sesuatu perkara mensyaratkan dengan senang dan spontan, menurut Imam Al-Ghazali tadi kan. Okey, dan mesti wujud kestabilan, maknanya kita sentiasa melakukan sehingga kan perkara tu kita melakukan sesuatu tu tanpa sedar. Sebagai kesimpulannya, setelah kita meneliti pandangan-pandangan tokoh terkemuka, peranan-peranan agama serta contoh moral dan akhlak, kita dapati ia adalah amat berkait antara satu sama lain. Okey, jadi peranan seseorang adalah amat diperlukan untuk melengkapi setiap peranan-peranan ni, iaitu moral, akhlak dan agama. Dan seseorang itu perlulah mengikuti fitrah secara tabi'i, iaitu sentiasa mengikuti apa yang telah dilakukan dalam kehidupan seharian, dan setiap perkara yang berlaku adalah diwarisi. Jadi untuk mengekalkan generasi yang baik, kita seharusnya bermula daripada perkara-perkara yang baik. Okey, itu saja. Terima kasih.